Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azri, boleh panggil saya Cikgu Azri ataupun Azri. Ikut keadaan lah. Okey, baik macam ni. Hari ni kita nak kongsikan apakah kecuaian pelajar semasa dia jawab soalan matematik. Baik, Azri bagi tahu dulu. Okey, hasil kajian ni adalah mostly ataupun semuanya adalah berdasarkan maklumat ataupun trend yang Azri dapati daripada hasil kelas Azri sendiri. Jadinya dia bukan satu kajian menyeluruh. Azri tak nak cakap macam tu. Direct Azri cakap ini adalah hasil daripada kajian kelas Azri sendiri. Which is kelas Azri ada mula daripada darjah 6 sampailah ke tingkatan 5. Dan daripada hasil Azri mengajar bertahun-tahun ni, nampaklah satu trend tu. Kecuaian dia orang ataupun kecuaian pelajar semasa dia menjawab soalan matematik. Baik, pertama kita clarifikan dulu. Kecuaian ni maksudnya dia dah faham. Pelajar tu dah faham tapi dia memberikan jawapan yang salah. Kecuaian ni dah faham tapi bagi jawapan yang salah. Dia bukan tak faham. Kalau tak faham tu itu masuk dalam kategori lain. Tapi hari ni kita bincang dah faham tapi bagi jawapan yang salah. Okey, kita tengok kecuaian yang pertama ataupun apakah jenis kecuaian yang pertama adalah tak teliti. Okey, kalau kita kupas dengan lebih dalam lagi. Bila kita nak jawab soalan matematik ni, dia tak boleh straight jawab. Dia ada 4 step. Berapa? Dia ada 4 ya. Yang pertama, kena baca dulu soalan dan gariskan semua kata kunci. Baca dan garis kata kunci. Yang kedua, keluarkan nilai-nilai ataupun data-data penting. Mesti daripada kata kunci tu mesti ada nilai dan data penting. Keluarkan dulu. Yang ketiga, dapatkan apa kehendak soalan ataupun apa soalan yang ditanya. Dan last kali baru jawab. Tapi kebanyakan pelajar, dia buat step 1, dia terus lompat step 4. Sometimes step 1 pun tak habis. Iaitu daripada soalan tu, kita tak nampak pun. Kita pula kena tanya, mana kata kunci tak garis pun? Mana data-data tak bulatkan pun? Ini pun tak ada. Dia just baca dan lepas tu last kali, boom, terus jawab. Dan most of the time, dia akan jawab benda yang tak ditanya. Ataupun dia jawablah benda tu tapi tak habis. Ini keyword yang pertama ialah tak teliti. Kenapa tak teliti? Macam yang Azri cakap tadi lah. Ada 4 step ni. 4 step ni wajib kena ikut. Kalau tak buat, jadilah macam ni. Okey, yang kedua pula, kenapa dia tak dapat jawab adalah dia tidak memahami. Dia bukan tak faham, lain. Tak faham dengan tak memahami. Tak faham, terus memang tak boleh jawab. Yang ni tak memahami, dia tahu konsep. Dia tahu jalan kerja untuk buat. Tapi dia dia tak mendalami benda tu dan akhirnya dia akan terpesong. Soalan minta air. Tapi sekejap lagi dia bagi enjin kereta. Itulah yang terjadi apabila dia tidak memahami, tidak mendalami soalan tu. Okey, yang kedua ya. Seterusnya, kenapa dah faham tapi bagi jawapan yang salah adalah overconfident. Dia ada dua sebenarnya. Dia sebenarnya Aziz kena buat pecah dua tau, iaitu terlampau tak yakin, yang kedua terlalu yakin. Tapi selalunya kes dia mostly adalah terlalu yakin. Terlalu yakin ni ini memang geng-geng yang memang dapat nombor 1 sampai nombor 10, sometimes masuk pertandingan-pertandingan matematik. Dia orang memang hebat tapi sometimes ada segelintir yang terlalu yakin. Dia dah terror, jadinya dia terlalu yakin, dia terus macam yang kita cerita tadi dia terus skip step. Kan ada 4 step tu, dia terus skip step. Alah, benda ni senang, terus bagi jawapan, terus jawab. Tapi maklumat semua tak bergaris, data-data penting semua tak keluarkan, terus jawab. Sometimes okey lah, tapi most of the time dia akan tertinggal maklumat penting dan bagi benda yang salah. Seterusnya, kenapa dah faham tapi bagi jawapan yang salah? Sebab dia tak semak.
sehebat mana pun seseorang tu dalam matematik, dia mesti kena semak balik. Setahu Azri ya, daripada cerita yang Azri baca dalam apa kita panggil dalam artikel-artikel, uh, even Tesla pula, bukan Tesla nama dia, Elon Musk, even Elon Musk, lepas tu Albert Einstein, dan juga siapa yang buat Nikola Tesla, betul lah, Nikola Tesla yang dulu dia buat fizik tu, yang buat elektrik macam tu. Dia orang pun dikatakan dia orang punya kertas kerja tu berapa banyak sampai jadi bertimbun tau, yang tak jadi. Maksudnya dia orang buat, lepas tu dia orang semak tak betul, buang. Dia orang buat lagi tak semak, semak tak betul, buang. Maksudnya even dah tahap matematik genius level tinggi tu pun dia orang akan kena semak balik. Apatah lagi kita yang baru nak memahami matematik dengan baik. Jadinya kalau tak semak, kadang-kadang salah juga. Sometimes tak cukup masa tak semak ni. Sometimes tak semak ni sebenarnya tak cukup masa. Tapi kenapa tak cukup masa? Sebabnya dia menjawab dengan tak ada step yang betul. Bila dia sebenarnya jawab dengan ada step, dia sebenarnya lebih jimat masa. Tapi sebab dia orang nak cepat, dia orang terus bagi jawapan, dan nak semak macam mana? Semua step-step tadi tak ada, kata kunci tak ada, data tak ada, dan tak boleh semak. Benda tu jadi tak boleh disemak. Non-semakable. So dia jadi salah lah sekali. Sebab nak semak balik, dia kena buat balik pada mula. Tu yang rugi dia bila dia tak buat step-step ataupun jalan kerja yang teratur. Itu dia sebab dia kenapa dah pandai tapi jawapan tersalah. Okey, yang kali ni dia macam bercanggah sikit dengan apa yang Azri cakap tadi. Okey, kecuaian ni dia dah faham tapi dia salah jawab. Okey, tapi asas tak kukuh ni pun satu benda juga. Dia dah faham tapi dia kurang latihan. Dah faham, kurang latihan, tidak konsisten buat latihan. Matematik ni secara normalnya kalau orang genius itu cerita lain tapi kalau cerita biasanya kita kena berlatih. Sekurang-kurangnya seminggu sekali tu mesti ada untuk topik yang kita buat tu, kena ada. Bila kita selalu berlatih, nanti dia automatik kita akan nampak jalan-jalan dan selok-belok dia. Tapi bila tak berlatih, memang dah faham, formula semua dah tahu, tapi bila tak berlatih benda tu akan hilang. Dan bila dia jawab balik, dia adalah tu tersilap formula ataupun tersilap konsep dekat mana-mana. Itulah selalunya yang terjadi. Baik, itu dia daripada Azri. Sekali lagi Azri humbly ingatkan, ini bukan satu kajian di mana ataupun bukan Azri ambil daripada sumber mana-mana. Jadinya dia tidak boleh digunakan sebagai satu data untuk analisis. Dia lebih kepada trend yang Azri nampak dalam kelas Azri sahaja. Benda tu Azri kena bagi tahu sebab kawan Azri cakap kena bagi tahu benda tu. Kalau benda ni digunakan secara data saintifik, dia jadi salah. Dia tak boleh. Melainkan Azri dapat daripada sumber yang bertauliah. Kalau Azri dapat daripada sumber, Azri akan bagi tahu dapat daripada sumber. Okey. Baik, terima kasih. Jadi Azri harap bolehlah kita gunakan poin ni untuk pastikan kita faham dan dapat jawab dengan baik. Terima kasih.